Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi petang 30 Jun 2020 bersama saya Lia Amira Anorigos. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak akan melibatkan sektor swasta dalam merangka dasar ekonomi sosial pasca COVID-19. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas, antara lain dasar itu adalah untuk mempromosikan ekspor makanan negeri ini sekaligus memberi insentif kepada para pelabur. Berikut katanya ketika mengunjungi sebuah syarikat tempatan pengeluaran sos dan produk makanan Tian Yen Enterprise Sdn Bhd di Kuching pada Isnin. Dalam kunjungan itu, Datuk Amar Douglas yang juga Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah menambah, Kerajaan Sarawak akan membantu syarikat tempatan yang sedang berkembang maju untuk menembusi lebih banyak pasaran antarabangsa sejajar dengan visi Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg menjadikan Sarawak sebagai negeri pengekspor produk makanan menjelang tahun 2030. Seterusnya, kesedaran awam terhadap keselamatan dan kebersihan sungai adalah mustahak kerana sungai merupakan aset yang paling penting kepada keperluan semua khususnya di Sarawak. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Lee Kim Shin, ini kerana banyak isu mengenai bot-bot panjang dan komuniti yang sering terlibat dalam kemalangan sungai sehingga meragut nyawa. Justru itu, saya ingin mengingati komuniti setempat yang menggunakan pengangkutan sungai, terutamanya pemilik-pemilik bot panjang bersendirian, mengutamakan keselamatan diri iaitu dengan menggunakan jaket keselamatan semasa dalam perjalanan bergerak dari satu tempat ke tempat yang ditujui. Langkah berjaga-jaga seperti memperlahankan kelajuan bot di perairan yang kerap berlaku kemalangan, elakkan perjalanan semasa cuaca buruk, tidak membawa penumpang yang berlebihan dan tidak meneruskan perjalanan dengan pemandu bot di bawah pengaruh alkohol juga penting di dalam memastikan keselamatan semasa menggunakan pengangkutan sungai. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan kempen kesedaran awam keselamatan dan kebersihan sungai anjuran Lembaga Sungai-Sungai Sarawak di Dermaga Kastam Limbang pada Isnin. Tambah Datuk Lee lagi, kementeriannya juga akan mendirikan 5 papan tanda keselamatan dan lebih banyak lagi alat panduan pelayaran di laluan yang dijangka akan mendatangkan bahaya kepada masyarakat perkapalan dan pengguna-pengguna sungai yang kini dalam proses tender. Sementara itu, mengenai kempen ini jelasnya secara langsung dapat meningkatkan tahap kesedaran awam melalui pembibitan komuniti setempat yang tinggal berhampiran sungai. Seramai 30 peserta dari 4 buah kampung iaitu Kampung Seberang Kedai, Kampung Limpaku Pinang, Kampung Pengkalan Rejap dan Kampung Belatak di sekitar Limbang telah dijemput untuk menyertai kempen ini. Berikut pula, Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak akan mengkaji semula prosedur operasi standard SOP yang sedia ada bagi pendaftaran institusi pendidikan awal kanak-kanak IPAKK melalui satu bengkel yang akan diadakan pada minggu hadapan. Menterinya Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah berkata pendaftaran institusi pendidikan awal kanak-kanak IPAKK di Sarawak perlu melalui proses-proses tertentu melalui syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh 5 technical agency berikut. Setelah berbincang dan mempunyai kesepakatan, tempoh lesen untuk taska beroperasi oleh Jabatan Tanah dan Survey akan sama tempoh seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat iaitu selama 5 tahun. Selain itu, jelas Datuk Seri Hajah Fatimah lagi pendaftaran taska adalah di bawah JKM, manakala pendaftaran tadika di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak yang mana hanya perlu mengisi borang perakuan sekali sahaja. Berita selanjutnya. Setiausaha dan ahli-ahli Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK menjadi pentadbiran akar umbi yang memainkan peranan penting dalam membantu Kerajaan Sarawak. Menurut Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat, Datuk Roland Sagah Wiin, Setiausaha dan JKKK perlu bekerjasama dalam mengemaskini data kampung untuk kemudahan masa hadapan sekiranya berlaku bencana. Berikut menurut beliau semasa majlis pelantikan Setiausaha JKKK Daerah Kecil Siburan pada Ahad. Katanya lagi hal ini disebabkan terdapat kampung yang dikesan tidak memiliki data kampung yang lengkap.
Dalam majlis tersebut, seramai 38 penerima sijil pelantikan setiausaha JKKK, 2 penerima sijil penyambungan perkhidmatan pelantikan ketua masyarakat, 2 penerima sijil pelantikan baru ketua kaum dan seorang penerima sijil penyambungan perkhidmatan pelantikan ketua kaum. Sekian bersama saya Lia Amira Anorigos. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari portal ukas.sarawak.gov.my, Ukas channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin Ukas. Mengakhiri buletin dengan perkongsian video mengenai cara mendidik anak dengan bijak daripada terdedah kepada bahaya dunia cyber terbitan MCMC. Salam Ukas. Mendidik anak dengan bijak. Tahukah anda, kanak-kanak terdedah kepada bahaya di dalam dunia cyber sama seperti di dunia realiti? Kebanyakan ibu bapa tidak mengetahui apa yang anak-anak mereka lakukan dalam talian. Contohnya, dengan siapa yang mereka berhubung atau sekiranya mereka berkongsi maklumat peribadi dengan orang yang tidak dikenali. Ibu bapa perlu memahami bahawa kanak-kanak boleh terdedah kepada kandungan yang tidak sesuai atau tidak sihat seperti bahan lucah, keganasan dan yang berbau kebencian. Selain itu, kanak-kanak juga boleh terdedah kepada risiko akibat daripada perlakuan mereka ketika dalam talian, seperti berkongsi maklumat peribadi secara berlebihan, memuat turun aplikasi yang tidak selamat dan membuat komen yang menyinggung perasaan orang lain. Akibat daripada terdedah kepada risiko-risiko ini, kanak-kanak boleh mengalami kesan buruk seperti tekanan perasaan, kemurungan, gangguan kesihatan dan seterusnya berniat untuk membunuh diri. Apa yang boleh kita lakukan bagi melindungi anak-anak semasa mereka dalam talian? Jadilah ibu bapa yang celik cyber. Didik anak anda cara untuk bertindak sekiranya perkara buruk atau negatif berlaku pada diri mereka. Anda juga boleh memasang perisian kawalan keselamatan yang boleh didapati dari pemberi perkhidmatan internet anda. Ia boleh membantu anda mengawasi aktiviti yang dilakukan anak-anak anda dalam talian, menyekat laman web dan aplikasi yang terlarang serta mengurus had masa penggunaan internet mereka. Jadilah ibu bapa yang bertanggungjawab dalam membimbing anak-anak untuk memanfaatkan internet sebaik-baiknya. Klik dengan bijak.